teguh, mantap, bukan seperti yang di bawah batu. Di bawah batu ialah manusia-manusia yang berhati pasir, manusia yang kalau diangkat kita kepai itu berderai dia punya hati, manusia yang bila mari air halakan dia duduk satu tempat, kemudian pendirian dia berubah ke tempat yang lain. Ini manusia-manusia berhati pasir. Hak pasir duduk bawah, hak batu duduk atas. Dan sifat yang dia tunjuk apa dia? Ikan tadi. Clue dia, ikan tanpa air akan mati, hati tanpa zikir akan mati. Ikan tanpa air confirm mati, hati tanpa zikir confirm mati. Kan ada hadis menyebut perbezaan manusia yang tidak berzikir dengan manusia yang berzikir kepada Allah seumpama orang yang mati dengan orang yang hidup. Itu fungsi zikir. Why? Kerana ingat dah hadis Rasulullah tentang akhir zaman, waktu bencana 3 musim. Tahun pertama suku hujan akan berhenti, separuh, lepas tu kering, tak turun-turun. Waktu itu apa makanan orang yang beriman? Tasbih, tahmid, zikir kepada Allah. Inilah fungsi kekuatan zikir di akhir zaman. Teknologi yang dipunyai oleh Nabi Khidir, teknologi zikir vs teknologi fikir Dajjal. Dajjal dia guna pada kita teknologi fikir, kita lawan dengan teknologi zikir. Dan kita perlu ingat, kenapa hari ini bila teknologi ini cuba diangkat, kumpulan-kumpulan inilah ditohmah, kumpulan-kumpulan inilah selalu disalah anggap, kumpulan-kumpulan inilah yang selalu suka disesatkan oleh kebanyakan orang. Kumpulan manusia-manusia yang suka berzikir, yang kita katakan hari ini tasawuf plus tarekat. Pasal apa orang nak tuju sangat? Pasal apa orang nak sesatkan sangat? Pasal apa orang nak biolkan sangat? Pasal apa orang nak flik sangat? Sebab kepentingan dia itu ada di akhir zaman. Dan musuh-musuh Islam akan cuba bermati-matian mengapi-apikan akan kekurangan dan kelemahan sistem ini. Ini Khidir dah tunjuk. Lihat, dia dinamakan Khidir, manusia yang hijau. Walaupun tak ada parti warna hijau lagi masa tu, tapi dia tetap hijau. Sebab apa? Tempat dia duduk itu ditumbuhi tumbuh-tumbuhan berwarna hijau. Dan dia bila duduk dia menghijaukan kawasan sekitar, dan bila dia berbicara dia menghijaukan hati-hati manusia lain. Hijau maksudnya pokok tu, tanah tu gersang, tanah tu asal tanduh. Bila dia duduk di situ, hijau naik pokok, tumbuh sesuatu. Begitulah hati-hati manusia yang gersang, manusia yang tandus, bila dia berbicara akan dihijaukan, ditumbuhkan dengan ilmu-ilmu dan makrifat. Itu Khidir. Khidirlah yang mampu mengenang serigala-serigala yang akan membahang umat-umat manusia di akhir zaman. Dialah yang akan menyelamatkan domba-domba, ternakan-ternakan ini dengan ilmu dia. Jadi nak cari ilmu, inilah dia punya pattern. Pattern yang mempunyai watak Khidir. Jadi guru ni senang ke susah? Senang ke susah? Susah. Ilmu dia bukan lagi berteraskan kitab. Tak ada kitab, tak ada kitab, tak ada kitab, tak ada kitab. Dia duduk atas batu saja. Dia ada ilmu yang tersendiri datang daripada eksternal. Eksternal mana? Atas, alam langit, alam ilahi. Digabungkan dengan pemahaman terus secara internal yang Allah bagi kepada dia, digabungkan kedua-duanya. Jadi dia ada sisi eksternal dan internal. Tetapi perancangan Dajjal hari ini supaya kita nampak setiap apa yang ada atas dunia hanya sisi eksternal.
Nak suruh kita nampak material, rumah besar, kereta banyak, isteri cantik, ada perniagaan tu, bangunan ni, rumah banyak. Tapi hak internal siapa yang ambil tahu sekarang? Hati yang kering, hati yang gersang, hati yang terluka, hati yang tergiris, hati yang tandus, hati yang tak ada air, hati yang tak ada benih. Manusia-manusia gersang di akhir zaman, mereka hanya memikirkan perkara-perkara yang bersifat material dan kemewahan. Tetapi kadang-kadang bagaimana nasib saudara yang lain? Nasib juga, mohon Ustaz umumkan kutipan derma untuk dakwah Masjid Ar-Ridwan. Silap, dia suruh umum 15 minit nak selesai. Saya pergi umum dah, tak baca hak merah tu. Jadi kita nak habis pukul 12 kan. Jadi 11.45 lah umum. Okey, sambung. Bagaimana dengan nasib hak lain? Kadang-kadang terbiar sebab kita bawa status sosial hari ini. Seseorang itu, individu itu dianggap berjaya dengan penampilan-penampilan tadi. Orang tu ada rumah 3 tingkap, dianggap berjaya dalam dunia. Orang tu ada isteri cantik, dianggap bertuah. Orang tu ada kereta 4 biji, dianggap berjaya. Orang tu ada kerja yang bagus-bagus, dianggap berjaya. Orang tu gaji 20 hingga 40 ribu sebulan, berjaya. Lepas tu hak selain pada tu, ada di kampung-kampung, hak orang awam biasa dianggap tak berjaya. Jangan contohi golongan macam ni. Tadi dah tunjuk tentang masjid kita. Masjid kita, apa fungsi masjid kita dengan the main kita punya masjid, Masjidil Haram. Ditukarkan solat tahiyatul masjid dengan tawaf. Tawaflah 7 kali, tawaflah 7 kali, tawaflah 7 kali. Bawa isu tawaf ini ke mana? Di sini. Ke mana? Rumah Allah. Ke mana? Surau. Checking and balance 7 kali. Tengok berapa orang yang buat. Siapa yang setiap hari tawaf masjid, dia tawaf surau dia 7 kali untuk check and balance. Dia tawaf kali pertama, mana dinding-dinding hak nak pecah. Tawaf kali kedua, mana lampu-lampu hak bulb mati. Tawaf kali ketiga, mana longkang-longkang tersumbat. Tawaf kali keempat, mana cat-cat hak kudak. Tawaf kali kelima, mana siling-siling hak nak pecah, hak tembus. Tawaf kali keenam, kepala paik tercaduk. Tawaf kali tu cat dekat parking kereta dah lama, dah tanggai, dah lama, dah haus. Berapa orang tawaf? Berapa orang tawaf? Tengok kekurangan yang ada. Ini tawaf masjid yang paling kurang, paling koman, lebih kurang 40 rumah duk sekeliling masjid. Berapa orang yang tawaf? Tengok berapa orang yang anak dia tak makan dah 3 hari. Berapa orang tawaf? Tengok dia nak pergi sekolah, nak bagi duit ke anak pun tak ada. Tawaf berapa orang yang tengok suami dia tu dah lama sakit, jemaah tak tahu. Tawaf siapa ni ada masalah, tawaf ni ada masalah tu. Siapa yang tawaf? Siapa yang tawaf? Maksudnya dia tawaf sungguh-sungguh sanalah. Tapi checking and balance pada masjid kita tak pernah ditawafkan. Satu lagi kadang-kadang lah, bab tawaf ni dah. Tawaf ni pasal apa yang jadi? Kadang-kadang orang kata lagu ni lah, Ustaz, dia tu dah pi haji saya ingat 2 kali. Lepas tu dia pi umrah tu banyak belah-belah kali. Tapi balik lagu tu juga. Masuk bila orang kata lagu tu kita yang tak berubah. Antara tempat perubahan paling penting diri kita duduk di mana? Waktu tawaf. Waktu tawaf tu paling penting. Sebab di situ kita kena putuskan hubungan kita langsung dengan dunia luar. Yang ada siapa di situ? Kita dengan Allah. Tawaf kalau 50 tu banyak sangat. 5 minit ke 7 minit ke 10 minit, kita kata 15 minit. Lupakan selain daripada apa yang kita ingat kecuali Allah. Tawaf tu minta di situ saja. Tapi selagi kita duk tawaf 1 sampai 7 keduniaan tu masih melekat dengan kita, benda tu akan kita bawa sampai bila-bila. Tawaf kali pertama,
Isteri aku ni biasa waktu ni dia duk buat apa? Dia duk mencangkur depan rumah, dia duk siram pokok bunga. Tawaf pertama. Tawaf kedua, anak aku ni buat kerja sekolah ke tak buat kerja sekolah ni? Aku main 15 hari ni kan tak buat kerja sekolah. Tawaf kali ketiga, bil ayak tu hak duit aku tinggal depa bayar ke tak? Bil api tu berapa lah bulan ni, mentang-mentang aku tak ada, mesti tengok TV sampai pagi. Tawaf kali keempat, anak aku duk chatting dengan siapa, duk main Facebook banyak kali ke. Tawaf, semua ada benda tu. Nah, sekali bila anda tak mampu nak tinggalkan semua benda tu bersama Tuhan anda waktu tawaf, benda tu juga akan terus melekat dan anda bawa balik. Lepas tu sampai bila? Lah ni lagi sadis. Kami sekarang berada di tengah tawaf pusingan ketiga. Selfie. Ni betul ke tak betul dah tak tahu ke mana dah. Ragam manusia dah jadi haru biru dah, sampai dalam bentuk ibadat lagu tu pun nak main selfie lagi. Tinggalkan sekejap telefon